For the last 3 decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected, with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Serving the Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Anda telah mengalami kerugian dalam pelaburan anda. Anda berpendapat bahawa pihak yang bertanggungjawab adalah pihak bank, broker, syarikat pengurusan dana, syarikat pengurusan amanah saham, pembekal atau pengedar PRS, ataupun ejen atau wakil mereka. Anda memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ke manakah anda akan pergi? Sidrek sedia untuk membantu anda. Terlebih dahulu, anda perlu mengemukakan aduan kepada syarikat yang menjual atau menawarkan amanah saham, derivatif atau mana-mana produk atau perkhidmatan pasaran modal. Tetapi anda tidak berpuas hati dengan jawapan mereka. Anda mempunyai 180 hari dari tarikh jawapan muktamad bertulis mereka untuk datang kepada Sidrek. Atau sekiranya tiada sebarang jawapan bertulis diberikan 90 hari selepas tarikh aduan anda boleh datang terus ke Sidrek. Terlebih dahulu, Sidrek akan mengenal pasti kelayakan tuntutan anda. Sebagai contoh, adakah ianya dalam had tuntutan Sidrek? Adakah tuntutan tersebut terhadap ahli Sidrek? Dan sebagainya. Setelah mengesahkan kelayakan tuntutan anda, kami akan memulakan proses penyelesaian pertikaian. Segala maklumat dalam proses ini adalah sulit. Kami akan menjemput anda dan ahli Sidrek terlibat untuk duduk bersama dan memulakan perbincangan. Maklumat dan dokumen-dokumen akan diminta daripada kedua-dua pihak. Peguam tidak akan dibenarkan dalam proses ini untuk memastikan supaya perbincangan-perbincangan adalah bersifat tidak formal. Pengentara-pengentara kami adalah adil, saksama dan akan mendengar kedua-dua belah pihak dalam usaha untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Dua keberhasilan yang mungkin pada peringkat ini, sama ada anda dan ahli Sidrek mencapai satu penyelesaian. Satu perjanjian akan ditandatangani dan proses pengentaraan berakhir. Atau kedua-dua belah pihak gagal mencapai penyelesaian yang memuaskan, maka proses pengentaraan telah gagal dan Sidrek akan meneruskan dengan proses pengadilan. Semasa proses pengadilan, kedua-dua belah pihak diberi peluang untuk mengemukakan sebarang maklumat tambahan bagi membantu kes masing-masing dan mengemukakan soalan-soalan lanjut. Pengantara kami kemudiannya akan mengkaji dan mempertimbangkan semua fakta dan maklumat yang diberikan, termasuk tata cara kedua-dua belah pihak, hal-hal perundangan dan amalan-amalan terbaik industri, serta juga apa yang adil dan munasabah. Pengantara kami kini akan membuat keputusan muktamad ke atas pertikaian dan tuntutan kewangan tersebut. Keputusan yang berpihak kepada anda termasuklah pemberian tuntutan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya. Keputusan yang berpihak kepada ahli Sidrek pula bermakna tuntutan anda ditolak.
Anda sebagai pelabur masih ada satu lagi pilihan. Sekiranya anda menolak keputusan tersebut, SIDRAC akan menutup kes dan anda boleh menggunakan saluran undang-undang yang lain untuk menuntut kerugian anda. Sekiranya anda memilih untuk menerima keputusan tersebut, ahli kami perlu mematuhinya. Sebaik sahaja kedua-dua belah pihak mengesahkan pematuhan terhadap keputusan tersebut, SIDRAC akan menutup kes. Izinkan SIDRAC membantu anda untuk memulakan perbincangan ke arah penyelesaian. Lawati kami di www.sidrac.com.my atau telefon 03 2282 2280 untuk keterangan lanjut. Bursa Malaysia has been part of the Malaysian economic growth for over 4 decades. We have been working relentlessly to create a transparent, efficient, and vibrant stock exchange. While we've been working at building a vibrant marketplace, inclusivity and contributing towards economic growth, we have also channeled efforts and resources towards supporting the community at large. Shares to Share is one such effort, which has been developed to create positive impact towards society and the environment. To put it simply, Shares to Share is a transparent and easily accessible facility that enables investors to donate their listed securities or proceeds from the sale of their listed securities towards charity through Yayasan Bursa Malaysia. You can donate odd lots or even board lots. The funds from the sale of these shares will be channeled to approved charitable organisations and their respective initiatives or projects. Bursa Malaysia has waived its portion of the transfer fee, clearing and trading fees for all transactions that are conducted under Shares to Share. The participating brokers of Shares to Share have also agreed to waive their portion of the transfer fee and brokerage. The charitable organisations that have been selected have undergone the necessary due diligence process and have been duly approved by an independent selection committee. At least 500,000 Malaysians live with some kind of disability. They are most of the time being left behind. We need to empower them, otherwise they will continue to be the liability. A lot of human resources wasted from this program. We provide a lot of support for persons with disability who are young adults and adults. We have a social enterprise called Project I'm Possible, where we managed to hire all persons with learning disability to work here. We have a cafe, bakery, weaving, and we have an art gallery. Purity of thought, word, and deed, that is action, is very important to be really successful. We must know some skills to be able to help us then paperwork. The grant from Shares to Share will be used for, one is sewing, handicraft, classical dance, and so on. Our patients have to be fed, they have to be looked after. We look out for any sort of disease they might develop, and also those unforeseen circumstances. Thanks to Bursa's initiative, we can be a little bit easy on our patients and their family members. Donations will all be channeled to organizations that are involved in the sustainable development of Malaysia. The Shares to Share scheme offers you the chance to do so in a simple and effective way. Bursa's Shares to Share allows us to do good by donating our shares to charities. You join us in making a difference to the society by donating your listed shares. Shares to Share is open to all donors, individual as well as corporates or other types of entities. You can transfer your listed securities via Bursa Anywhere app at a click. For more information, please visit our Bursa Malaysia website.
Hello, hai semua. Apa khabar? Saya Syaz merupakan moderator anda untuk hari ini. So, tajuk webinar kita bertajuk penggunaan screener dalam kajian fundamental mencari saham. So, kita punya webinar pada hari ini akan kita bawa speaker iaitu Encik Muhammad Hazmi bin Abdul Rahim. Hai Encik Hazmi, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, sihat. Okay. So, ini first time kita jumpa berdua, betul tak? Betul, ni first time saya dijemput lah untuk memberi sedikit perkongsian ilmu di malam ini kan. Saya pun rasa berbangga lah dapat berkongsi maklumat ni kepada pendengar-pendengar yang ada di luar sana lah. Ya, Alhamdulillah. Semoga Cik Azmi akan dapat memberikan lebih input untuk kita untuk masa akan datang ya. Alright, sebelum tu izinkan Syaz membaca disclaimer terlebih dahulu. Alright. Okey, webinar ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia buat pengetahuan semua dan dikendalikan oleh live chat. So, webinar ini hanyalah untuk tujuan maklumat am sahaja dan ia tidak akan menyediakan nasihat undang-undang, kewangan, perdagangan ataupun pelaburan. So, sekiranya anda nak cari nasihat bebas ataupun nak rujuk undang-undang berkenaan, anda kena cari orang yang lebih pakar sebelum mengambil tindakan. So, pandangan yang dinyatakan adalah milik speaker sahaja dan ketepatan maklumat ini tidak akan dijamin oleh Bursa Malaysia Berhad ataupun speaker. Alright, mari kita kenali latar belakang Encik Muhammad Hazmi bin Abdul Rahim. Okay, so Syaz panggil Encik Hazmi boleh? Boleh. Kena panggil Abang Hazmi. Jangan. Okay, Encik Hazmi Rahim merupakan wakil pemasaran CGS CIMB dan beliau telah memegang jawatan senior management di sebuah PKS Selangor dengan pengalaman selama 10 tahun dalam pasaran kewangan dan pelaburan. Encik Hazmi Rahim juga pakar dalam memahami asas pasaran kewangan. So, beliau juga mempunyai pengalaman sebagai pengurus kanan syarikat PKS dan telah pengurus kanan syarikat PKS telah juga melatih Encik Hazmi Rahim dengan pengalaman yang sangat luas dalam komunikasi pemasaran. So, beliau juga telah menerbitkan beberapa publikasi ekonomi dalam percetakan tempatan dan penerbit Bank Dunia dan Encik Hazmi juga telah tamat pengajian dengan ijazah sarjana sains dengan kepakaran dalam sains makanan dan ijazah sarjana pentadbiran perniagaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Beliau juga memegang ijazah sarjana muda dalam ekonomi dengan kepakaran perdagangan antarabangsa dan perniagaan dari UKM. So, saat ini Encik Hazmi juga telah sambung belajar sebagai PhD ekonomi di UKM. Wow, Hazmi, you punya background degree lebih kurang saya lah. Mungkin Syaz akan boleh ikut jejak Encik Hazmi lah macam ni. Boleh. Okay, Encik Hazmi, Syaz akan pass webinar ni kepada Encik Hazmi, alright? Okay, boleh Syaz. Okay. Baik. Okay, sekarang saya akan share. Baik. Assalamualaikum, selamat sejahtera, Tachahau, Wanakem, saya ucapkan kepada semua yang mendengar sesi perkongsian kita pada malam ini. Baik, saya prepare dulu slide saya. Okey, slide dah ready lah sebenarnya. Okey, baik. Terima kasih kepada Syaz tadi yang bercerita tentang sedikit tentang diri saya. Okey, nama saya Muhammad Hazmi bin Abdul Rahim. Sekarang ni saya adalah seorang remiser di CGS CIMB. Okey, peranan saya sekarang ni di dalam pasaran equity adalah dengan membantu pelabur-pelabur dalam proses jual beli dan dalam masa yang sama juga
saya juga menguruskan customer, contohnya customer punya account semua macam mana. Itu yang apa saya buat sekarang lah. Baik, dalam masa yang sama saya buat banyak, contohnya saya menyambung pendidikan saya dalam bidang PhD, bidang ekonomi PhD di UKM. Jadi sedikit tu insyaAllah ni dalam topik-topik yang saya akan bincangkan lah. Baik, kita terus kepada topik kita pada malam ini, iaitu penggunaan screener dalam kajian fundamental. Jadi sebelum kita bercerita tentang macam mana kita nak gunakan screener, kita kena faham penggunaan fundamentals itu sendiri. Apa kajian fundamental itu sendiri. Dan saya bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, dekat luar sana kan kita boleh lihat sekarang banyak kita kata speaker-speaker di luar sana ataupun banyak-banyak tenaga pengajar dalam industri ini sendiri bercerita mengenai technical, bercerita mengenai orang kata apa, Elliott wave apa semua. But orang kata apa, tidak banyak yang bercerita tentang kajian fundamental. Dan hakikat yang sebenarnya saham ini sebenarnya bukan hanya kajian teknikal sahaja. Ada wujud lagi satu kajian yang kita panggil sebagai kajian fundamental. Baik, sebelum itu, disclaimer. Lagi sekali, saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya akan menyebut beberapa saham dalam beberapa saham syarikat dalam ini, tetapi itu bukanlah sebarang bentuk disclaimer. Maksudnya kita sebarang bentuk recommendation. Tidak, itu hanya sebagai contoh untuk pembelajaran kita pada malam ini. Dan dia tidak mengatakan bahawa syarikat itu baik, syarikat itu bagus. Tidak. Hanyalah untuk pembenaran. Dan kadang-kadang bila kita guna screener kejap lagi, kita akan tengok beberapa saham. So, andai kata tuan-tuan dah guna practical screener tu, apa yang saya cakap pada malam ini tidak bermakna saham itu yang baik. Tak, saya hanya mengajar macam mana kita nak menggunakan maklumat yang kita ada. Baik, okey. Macam tadi dia terangkan. Okey, baik. Saya terus kepada topik kita pada malam ini. Kajian analisis fundamental. Okey, kenapa kita buat kajian analisis fundamental? Secara asasnya, saham ini kebanyakannya dia mempunyai sejarah. Okey, sejarah itulah kajian fundamental. Maknanya kita nak faham sejarah itu. Contoh, sesuatu saham dia ada sejarah. Dan sejarah yang paling penting sekali ialah sejarah kewangan saham itu sendiri. Okey, saham itu dia ada, kita panggil maklumat kewangan. Macam mana saham itu ditakbir, macam mana kewangan itu diuruskan. Itu semua adalah sejarah. Dan saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, ini pendapat saya, mungkin tuan-tuan bersetuju atau tidak bersetuju. Bagi saya, kefahaman asal sesebuah saham itu, asas di sebalik sesebuah syarikat itu adalah fundamental itu sendiri. Sebab apa? Fundamental itu adalah yang menentukan sama ada syarikat ini boleh berjaya atau tidak. Okey, yang kedua, kenapa perlu analisis fundamental ni? Sebab kita perlu faham perubahan dan perangai ekonomi itu sendiri. Tuan-tuan dan perempuan kena faham. Ekonomi ni dia berubah dan dia ada ups and down. Kalau saya bahasa mudah, saya panggil perangai. Perangai ekonomi ni, ataupun kalau kita panggil dalam bahasa Inggeris je, economic behavior. Saya ubah dalam bahasa Melayu direct. Tapi sebenarnya yang kita panggil adalah economic behavior. Economic behavior, perubahan ekonomi ataupun perangai ekonomi sendiri berubah mengikut siapa elemen yang berada dalam ekonomi itu. Contohnya, kalau ekonomi negara macam di US, mereka lebih banyak pemikiran kapitalis. So, corak dan perangai ekonomi mereka berbeza dengan negara-negara lain. So, benda-benda inilah kajian fundamental sangat penting. Sebab apa? Kita dapat memahami bagaimana perangai sebuah syarikat itu untuk berinteraksi dengan pasaran itu sendiri. Berinteraksi dengan bisnes mereka sendiri. Itu penting kajian fundamental. Dan yang terakhir sekali, bila kita mencari kajian fundamental ni, kita perlu faham, kita menilai asas syarikat itu. Kita mencari saham berdasarkan prestasi. Sebab apa? Kebanyakan syarikat di dalam dunia, dalam Malaysia, bahkan di mana-mana tempat sekalipun, diklasifikasikan mengikut sektor mereka. Diklasifikasikan mengikut kita panggil kumpulan mereka. Okey, jadi di situ prestasi yang terbaik dalam sektor masing-masing, itulah perbandingan yang kita perlu lihat. Dan himpunan semua maklumat yang ada, okey, himpunan semua maklumat yang kita tengok asas fundamental ni tadi, baru kita boleh buat asas penilaian saham tersebut. Baik,
Bila kita dah tahu tentang asas kenapa fundamental ni penting, sekarang kita kena tahu juga siapa pengguna utama analisis fundamental ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kena faham satu benda. Pengguna utama sesuatu instrumen, kaedah ni, yang menjadikan kaedah ni kita kata sentiasa memberikan hasil. Ambil contoh, siapa yang biasa menggunakan analisis fundamental ni? Biasanya adalah pelabur jangka panjang ataupun jangka sederhana. Mereka akan guna banyak analisis fundamental ni sebab apa? Bila nak mencari satu saham untuk satu tempoh yang panjang, kita perlu faham pelaburan kita ni, bagaimanakah syarikat ini, syarikat yang kita nak labur ni, mampu berinteraksi dengan ekonomi secara tempoh yang panjang. Kalau kita nak tengok dia pada hari ini sahaja, boleh, tak ada masalah. Tapi sebenarnya, tiada satu benda yang dapat hasilkan dalam masa satu hari. Semuanya memerlukan tempoh dan masa. It's all about time. And Rome never been built. Rome tidak dibina dalam masa satu hari. So, jadi kita kena faham, pelabur jangka panjang dan jangka sederhana sangat memerlukan maklumat fundamental ni. Yang kedua, pengguna analisis fundamental ni adalah penasihat kewangan. Kebanyakan penasihat kewangan di sana menggunakan analisis fundamental ini kerana setiap pelabur-pelabur, bila dia berjumpa dengan penasihat kewangan, dia memerlukan nasihat yang mempunyai asas. Saya minta maaf kalau saya cakap ini, mungkin ada sesetengah orang merasakan, apa maksud Cik Azmi mengatakan pelabur nasihat mempunyai asas? Maksudnya, bila saya bercerita penganalisis keuangan menggunakan analisis fundamental dia lebih, sebab apa? Mereka ada nombor, mereka mempunyai statistik yang lebih jelas untuk diberikan kepada bakal pelabur mereka. Sebab itu penasihat kewangan, mereka akan menggunakan maklumat kewangan yang dalam bentuk kita panggil statistik, dalam bentuk laporan keuangan. So ini semua adalah apa yang penting lah. Ya, penasihat kewangan akan gunakan. Dan yang ketiga, value investor. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cakap dengan tuan-tuan dan puan-puan lah. Kebanyakan pelabur-pelabur yang sukses di luar sana, yang berjaya, saya dah jumpa ramai, saya dah lama dalam bidang ni. Bahkan kalau ikutkan sejarah pelaburan dalam family saya dah bermula dari tahun 97, 98, apabila pakcik saya yang awal dia pun masa tu melabur dan kita orang dah terlibat dalam pasaran saham ni. Pelabur-pelabur yang sukses, kebanyakan dia adalah value investor ataupun pelabur nilai, di mana mereka melihat saham itu pada nilai fundamentalnya itu sendiri. Ingat ni tuan-tuan dan puan-puan, saya tak jumpa lagi pelabur-pelabur yang value investor yang bagus ni, dia senang-senang nak rugi. Tidak. Biasa dia akan betul-betul buat analisis fundamental dan kajian. Okey, tapi dalam masa yang sama ada juga yang rugi. Bukan tak ada, ada. Tapi dalam masa yang sama, kebanyakan rekod mereka adalah lebih kepada side keuntungan lah. Dan last kali, apa yang kita tengok adalah yang menggunakan portfolio adalah pengurus dana dengan pelabur portfolio pelaburan lah. So mereka ni memang selalu akan menggunakan analisis fundamental. Baik. Okey, ini alat-alat utama dalam analisis fundamental. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan pegang benda ni. Sebab apa? Sebelum kita masuk kepada kaedah menggunakan screener, semua benda ni perlu dikuasai dahulu. So tuan-tuan dan puan-puan nak kuasai macam mana, tuan-tuan dan puan-puan kena praktis, kena amalkan. Dan benda ni saya bagi tahu, analisis fundamental adalah analisis yang kita panggil di luar sana ni, dia is all around us. Okay? Hari-hari berlaku di luar, di sekeliling kita. Dan tuan-tuan, gunakan apa yang berlaku di sekeliling kita untuk tuan-tuan perempuan punya kepentingan, orang kata apa? Turn that into your advantages. So apa? Pertama, alat yang biasa digunakan dalam analisis fundamental ialah perancangan pelaburan. Okey, perancangan pelaburan ni pun penting. Dia datang dari pelabur itu sendiri, rancang pelaburan. Yang kedua, laporan ekonomi. Tuan-tuan dan perempuan, laporan ekonomi ni biasanya bahasa dia sangat susah, tetapi cubalah fahamkan. Sebab apa? Dekat sini kita akan lebih jelas, kita akan lebih tahu segala maklumat yang mampu membantu pelaburan kita. Laporan ekonomi, contohnya baru-baru ni kerajaan kita announce
sistem kita kata dia announce direction, our new economic direction. So tuan-tuan dan puan-puan, baca laporan-laporan tersebut. Yang ketiga, penyata kewangan syarikat. So penyata kewangan syarikat ni basic, tuan-tuan dan puan-puan, sangat wajib perlu fahamkan. Nanti dalam ni saya akan simplify sikit, kita akan mudahkan, saya akan ajar tuan-tuan macam apa benda yang penting kita nak baca laporan kewangan ni. Tetapi laporan kewangan secara overall, saya bagi tahu laporan kewangan syarikat ni sangat penting sebab apa? Laporan kewangan syarikat ni adalah kita panggil dia punya kita panggil macam mana term kita nak panggil? Kita panggil dia punya rupa paras syarikat itulah sebenarnya. Apa yang syarikat ni nak offer kepada masyarakat. So inilah berdasarkan laporan kewangan inilah masyarakat kita boleh tengok. Oh, syarikat ni ditadbir dengan baik, syarikat ni ditadbir dengan bagus, syarikat ni ditadbir dengan tidak baik, syarikat ni membazir, syarikat ni banyak hutang. So benda-benda ni daripada penyata kewangan syarikat lah kita boleh dapat. Okey, yang keempat, berita dan laporan rasmi. Okey, ini semua kita tahu, kita tengok berita, bahkan sekarang berita kita boleh dapat banyak tempat. Contohnya kita boleh dapat daripada berita yang konvensional, Astro Awani, TV3 apa semua, itu semua kita boleh dapat. Tetapi dalam masa yang sama, kita boleh dapat juga daripada macam The Age, kita boleh dapat juga daripada beberapa lagi laporan-laporan berita. Baca, tolong baca, dapatkan maklumat-maklumat ni. Second last, pengumuman syarikat. Okey, pengumuman syarikat ni tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat daripada beberapa bentuk. Contohnya, boleh dapat daripada email yang syarikat sendiri bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bahkan tapi tuan-tuan dan puan-puan juga boleh dapat daripada website-website tertentu boleh dapat untuk dapatkan announcement. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada announcement ni, ada syarikat yang betul-betul jaga investor dia. Tapi ada syarikat yang kadang-kadang dia tidak terlalu nak bagi maklumat lah. Okay? Especially kalau dia buat corporate action. Dan last kali, networking. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa networking ni penting? Ini saya selalu cakap dengan tuan-tuan dan puan-puan. Networking sangat penting dalam analisis fundamental sebab apa? Kita, contoh, saya ambil contoh. Kalau tuan-tuan dan puan-puan bekerja dalam industri, kata bekerja dalam industri oil and gas, tuan-tuan dan puan-puan faham industri tersebut dan tuan-tuan dan puan-puan tahu syarikat-syarikat tersebut. Ini pengalaman saya sebenar. Ada kawan saya bekerja dalam oil and gas. Bila dia bekerja dalam oil and gas, dia borak-borak-borak, kemudian dia jumpa saya, dia cakap, okay, saya nak invest. Sebelum dia jumpa saya, dia nak invest tu, dia borak dengan ada kawan dia lah. Masa tu dia ada borak, kita orang dengar dalam satu meja makan, borak-borak. Lepas tu dia bercerita pasal syarikat, nama dia Dialog. Dialog. So bila dia berborak pasal Dialog ni, dia orang cakap Petronas lah, pasal kontrak lah, pasal apalah, lepaskan ni. So dekat dalam masa yang sama, bila tanya saya pula-pula, saya cakap, you know that Dialog is one of kita kata have a good potential yang you boleh do. Sebab apa? Based on apa yang dia cerita tadi, I see that Dialog ada good practice. So networking yang dia ada tu mampu digunakan untuk dia melihat industri tersebut. So ini contoh-contoh hanyalah tool yang ada dalam analisis fundamental. Baik, so saya teruskan. Okey, baik. Dalam analisis fundamental ada beberapa disiplin. Disiplin ni secara asasnya saya pecahkan sebab apa? Bagi mudah tuan-tuan dan puan-puan untuk buat kajian balik nanti. Dan kalau kita boleh sentuh semua bahagian disiplin ni, insyaAllah kalau malam ni sempat kita akan sentuh semua. Akan tetapi kalau kita boleh sentuh beberapa, saya akan cover lah seberapa banyak yang boleh lah. Pertama sekali, disiplin analisis asas syarikat. Okay, dalam analisis disiplin yang pertama ni, kita nak tengok penyata kewangan dan tindakan korporat. Tapi kita lebih fokus pada malam ni adalah penyata kewangan. Macam mana kita nak tengok apa yang penting dalam penyata kewangan. Yang kedua, analisis data ekonomi. Okey, analisis data ekonomi ni pun, tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Ekonomi ni dia ada beberapa data-data penting yang memang akan digunakan sebagai benchmark kepada ekonomi negara ke dunia. Sama je. Dia akan guna maklumat beberapa data penting. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan maklumat ni. Dan yang ketiga, spekulasi. Spekulator pun adalah maklumat penting yang boleh digunakan dalam analisis fundamental. Dan macam mana kita nak interact dengan speculation ni, ini dia kita punya, kita panggil apa, kepakaran, kita punya ilmu. Sebab tu kita ada ilmu fundamental untuk interact dengan spekulasi. How we interact dengan speculation. Okay, so
Kita akan teruskan dengan disiplin pertama iaitu analisis asas syarikat. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, kita tak open untuk soalan. Bagi je soalan, nanti Syaz akan pilih soalan pada hujung, nanti kita akan buka Q&A. Tapi tuan-tuan dan perempuan kalau tak faham tulis je sekarang apa semua. So memang tak open lah untuk soalan. So hujung nanti kita akan buka soalan. So give you the best soalan yang saya cuba nak jawab malam ni lah. Okey, baik. Apa itu kita panggil laporan kewangan? Macam saya cakap tadi, laporan kewangan ni adalah salah satu kita kata muka ataupun bentuk orang kata apa, pandangan orang luar yang diberikan oleh syarikat untuk kita lihat. Dalam laporan kewangan, untuk simplify keadaan, kita boleh cakap ada 3 elemen penting yang kita boleh tengok. Pertama, income statement, balance sheet dengan cash flow. Okey, income statement ni lebih kurang macam slip gaji. Ni saya suka senang cakap. Income statement ni macam slip gaji. Senang cerita inilah. Income statement ni kita boleh kata macam slip gaji. Cash flow tu pula dia lebih kepada macam bank statement. Bank statement. Ini senang simple lah. Kalau tuan-tuan nak faham, tadi gaji income statement kita tengok dia dapat berapa, dah tolak berapa, lepas tu untung berapa. Sama macam income statement kita kan. Kita dapat gaji-gaji dah kena tolak ni, tolak tu, tolak ni, berapa income kita. So, bila pergi kepada cash flow pula, cash flow ni sama juga dengan bank statement kita. Gaji yang masuk tadi dia akan masuk dekat bank kita. So, kita tengok cash flow. Okay, duit ni pergi mana, duit ni pergi mana, duit ni pergi mana. At the end ada tak yang terkumpul? Okay. Balance sheet ni lebih kepada kita nak tengok, okey, sama ada berapa daripada macam mana kaedah kita, ada tak kita collect asset ataupun kita hanya collect liability sahaja. So dekat situ balance sheet punya maklumat lah. So tiga-tiga ni merangkumi satu syarikat. Jadi tuan-tuan bayangkan badan Hazmi ni tadi, saya income statement saya adalah gaji saya. Okey. Cash flow saya, macam mana saya belanja, mana kat sebelah sini, ini pun saya bank statement saya semua, tuan-tuan boleh tengok beli kat Shopee ke apa semua, tu cash flow saya. Dan last kali kita tengok kepala saya ni adalah apa aset saya ada. So itulah balance sheet. So ini semua adalah maklumat-maklumat yang basic lah, asas dia lah tuan-tuan dan perempuan untuk fahamkan lah. Tapi kita boleh go detail apa semua, kita tengok apa maksud dia apa semua. Saya galakkan tuan-tuan dan perempuan, kalau ada peluang untuk pergi belajar kelas-kelas ni, analisis fundamental, belajar. Tak kisah, dia simple je. Dia sekali one off belajar je, tuan-tuan insyaAllah akan faham. Macam saya, walaupun saya belajar PhD apa semua, tapi saya masih belajar lagi tentang masuk income statement ni apa. Bahkan kalau kita tengok tentang accounting ni lagi, bila go deeper into accounting ni, kita dapat tengok syarikat-syarikat ni sebenarnya apa kaedah accounting yang digunakan. Sebab tak semua syarikat akan guna kaedah accounting yang sama. Dan setiap syarikat ada praktis accounting dia yang berbeza. So benda-benda ni semua dah lebih advance lah. Tapi saya akan minta tuan-tuan dan perempuan, bila tengok income statement, ada beberapa elemen yang penting. So sekarang saya share hari ni. Okay, bila kita tengok income statement, bila kita tengok financial report, tuan-tuan dan perempuan kena faham, ada beberapa benda yang kita kena tengok. Okey, benda yang pertama kita tengok, kita kena tahu, bila kita nak cari syarikat, kita kena syarikat yang baik. Apa maksud syarikat yang baik? Syarikat yang mampu untung secara berterusan. So dekat situ, kita kena tengok syarikat tu kena ada income, profit yang berterusan. Itu biasa normal. Ini maklumat syarikat yang kita kena betul-betul particular. Tuan-tuan dan perempuan kena particular tentang syarikat yang baik. Syarikat yang baik biasanya dia mampu untung berterusan. Tetapi ingat kata-kata saya ni. Syarikat yang baik mampu untung secara berterusan, tetapi tak bermakna setiap masa dia untung. Ada mungkin pada kuarter tertentu dia mungkin akan rugi. Ada pada kuarter tertentu, ada tempoh tertentu dia akan rugi. It's normal for every company to have that. Okay, it's normal. But then diorang ada vision to have a profitable company in the future. In the long run, biasanya diorang mampu untung secara berterusan. So, apa maksud long tu? Apa maksud quarter tu? Quarter contohnya setiap each quarter, setiap quarter kita boleh tengok quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4, kita boleh tengok berapa performance dia. But at the same time, kita boleh tengok juga ada syarikat yang profit dia
berterusan je profit setiap kuarter. Ada juga setiap kuarter drop, tapi tak bermakna setiap yang kuarter profit tu dia lebih baik berbanding kuarter yang drop ni. Sebab apa? Bila kita compare yearly pula, kita dapat tengok company yang kuarter dia drop sikit, yearly dia bagus. Dia semakin naik. So itulah yang mampu untung berterusan. Okey, bila kita bercerita pasal untung ni, satu tips yang saya nak share kepada tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak tengok untung, bukan hanya kita tengok saham yang untung ni maksudnya pada nilai. Tidak. Kalau boleh kita tengok untung dia pada momentum. Ada tak keuntungan yang ada momentum? It's sangat penting untuk mencari saham syarikat yang ada momentum. Momentum keuntungan. Itu penting. Nombor 2 dia, kita nak cari syarikat yang pandai mengalir aliran tunai. Okay, cash flow is a very important thing. Saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, cash flow inilah yang membezakan syarikat yang diurus takbir yang baik dengan syarikat yang tidak diurus takbir yang baik. Okey, sebab apa? Syarikat yang mempunyai urus takbir yang baik, kebiasaannya akan mempunyai pengaliran tunai yang kita kata terkawal dan positif. Kita tak nak syarikat yang mempunyai aliran tunai yang negatif. And dalam masa yang sama, kita kena pastikan juga syarikat ni, pertama syarikat tidak berhutang dan syarikat tidak memberi hutang. Ini dua benda yang kita kena hati-hati. Bukanlah saya kata tak boleh. Boleh. Tetapi kalau boleh kita minta kredit term diorang dipatuhi oleh pelanggan mereka, dan kita sebagai pelabur kita kena tengok benda ni tau. Dan mereka juga patuh kepada term kredit yang diberikan kepada mereka. So sebab itulah mengawal aliran tunai ini menjadi salah satu elemen yang penting dalam mencari syarikat yang berpotensi. Sebab apa? Bagi saya, ini personal saya, a good company will always understand the importance of cash. Okay. Dia mesti faham tentang importance of cash. Saya personally, saya jaga syarikat IKS, saya jaga syarikat SME. Apa yang membezakan kejayaan setiap syarikat ni ialah bagaimana mereka menguruskan cash. Okey. Pengurusan cash ni akan menentukan syarikat tu boleh sukses atau tidak. Cash yang terkumpul sangat pun tak bagus. Kena faham benda tu. Tapi dalam masa yang sama, cash yang dikawal dengan baik adalah lambang sebuah syarikat yang baik. Okey. Last kali, number 3, ini basic saya share. Syarikat yang mampu memberikan pulangan yang pasif. Okey, ini kepada pelabur. Ini kepada pelabur. Bila kita nak melabur, kita kena tengok syarikat yang mampu beri pulangan yang pasif. Sebab apa? Bila kita tengok dalam kita nak melabur, kebanyakan pelabur-pelabur yang menggunakan analisis fundamental, dia akan menggunakan benda yang paling penting sekali, niat mereka untuk bila guna fundamental analysis ni adalah for medium ataupun long term. So perubahan yang pasif yang ada daripada sebuah syarikat tu boleh datang dalam bentuk pertama dividen, boleh datang dalam bentuk share, perkongsian share, boleh datang dalam bentuk bonus. So benda-benda ni menjadi kita panggil salah satu kita kata pulangan yang banyak orang, pelabur-pelabur di luar sana tertarik dan berminat dengan benda, especially for dividen lah. So benda-benda ni biasanya menjadikan syarikat itu adalah syarikat yang baik. Okey, walaupun mungkin akan ada beberapa orang berbeza pendapat lah. Dia akan mengatakan, syarikat yang banyak bagi pulangan pasif ni sebenarnya bukan syarikat yang melihat masa depan. Akan tetapi secara generalnya, syarikat yang mampu beri pulangan pasif, terutamanya macam dividen ni, adalah syarikat yang saya boleh katakan dia syarikat yang baik yang kita boleh tengok. Baik, okey. Apa yang perlu dilihat dalam laporan penyata kewangan? Okey, sekarang kita dah nak masuk kepada elemen yang penting dalam screener kita. Okey, bila kita nak construct satu screener ni, tuan-tuan dan puan-puan bayangkan. Bila kita nak set up satu screener, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buat technical analysis punya screener, tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada elemen-elemen dalam technical. Akan tetapi, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat screener fundamental analysis, okey, tuan-tuan dan puan-puan perlukan alat-alat. So tool-tool dia. Okey, saya kongsi pada hari ini, kita perlu tengok net profit. Okey, suku atau tahunan. It all depends on you. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan merasakan pentingnya. Ataupun revenue net profit ni tuan-tuan dan puan-puan boleh juga bandingkan antara industri.
ada industri-industri, contohnya lah, katalah industri construction. Dalam construction sekarang banyak syarikat tengah rugi. Banyak syarikat tak banyak projek. So, diorang memang bermasalah. Okay? Akan tetapi ada 1-2 syarikat yang masih mampu membuat profit. So, mungkin syarikat tu baik. Kita tak tahu. So, itu kita tengok pada net profit. Last kali, number 2 kita tengok free cash flow. Kita nak tengok cash flow yang ada daripada syarikat tu. Adakah syarikat tu mampu nak bagi free cash flow? Bukan bagi pada kita. Maksud saya, bagi free cash flow ni, dia boleh ada dalam laporan dia tu, sentiasa ada cash flow yang baik. Boleh tengok, okay, ada progress dalam cash flow dia. Cash flow dia, quite good. Money management dia quite good. Dan last kali kita tengok, adakah syarikat ni mampu bagi dividen? Ada setengah orang rasa tak penting, tapi bagi saya dividen penting. Okay, ini pendapat saya. Sebab apa? Sebab saya rasa macam okay, kalau harga turun, fluctuate, dividen will always be, kita kata, akan soften the fall. Macam itulah, ini pendapat saya. Okay, baik. Sekarang ni kita akan pergi kepada macam mana kita boleh dapat benda-benda ni. Kita boleh tengok secara online, kita boleh tengok visit website rasmi syarikat. Kita boleh website pihak ketiga, kita boleh tengok dalam platform pelaburan kita sendiri. So, ini macam mana kita nak dapatkan maklumat-maklumat tadi. Okey, ataupun kita boleh secara offline, kita boleh rujuk kepada syarikat ataupun kita boleh rujuk pada bank pelaburan. Baik, tapi hari ini kita pergi ke amali kita yang first. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan tengok apa saya buat. Okey, mungkin dia makan masa sikit, akan tetapi saya akan tunjuk kepada tuan-tuan dan puan macam mana tuan-tuan dan puan boleh dapatkan maklumat-maklumat ni ya. Okey. Saya guna perkongsian pada hari ini, bukan saya kata kita kena guna platform ni. Tidak. Saya just tunjuk apa yang mudah. Apa yang mudah, dan bagi newbie-newbie di luar sana, tuan-tuan dan puan boleh gunakan untuk kita kata mulakan lah. Okey, pertama saya share dekat sini. Okey. So macam saya cakap tadi, kemungkinan ada di dalam yang free. Ini saya tunjuk yang biasa ada dekat online lah. Okey. So kita tengok, saya share dekat sini. Okey, tuan-tuan dan puan boleh tengok. Okey, ambil contoh di depan saya ni. Di depan saya ni kita ada stock screener daripada KLSC Screener. Saya rasa ramai pelabur-pelabur di luar sana biasa dengan KLSC Screener. Jadi kita dah biasa menggunakan KLSC Screener dan tahu nak gunakan dia macam mana. Baik, hari ini cuma saya nak tunjukkan a simple way. Cara mudah kita nak cari saham-saham yang boleh, orang kata boleh menepati screener-screener kita tadi. Pertama, revenue. Kedua, kita nak first revenue. Nombor 2, revenue. Lepas tu kita nak dia ada cash flow, dan ketiga kita nak dia ada dividen. Okey, dekat sini kita tengok. Kita just boleh klik butang-butang kat sini, kita nak tengok revenue, quarter to quarter. Okey, kita boleh pergi quarter to quarter, any, on. Lepas tu, year to year, on. Dan dalam masa yang sama, kita nak dekat sini, kita nak cash to debt. Kita nak cash is more than debt. So, kita klik. Dan last kali kita nak dia ada dividen. Okey, macam ni. Kita nak dia continuous profitable. Yearly. Okey, berapa tahun? Kita nak kata nak 2-3 tahun lah. Kata 5 tahun. Okey, sorry. Kita nak 5 tahun. Kita letak 5 tahun. Baik. Dan di sini juga kita nak tengok. Dia ada dividen tak? Okey, dekat sini kita letak. Dia nak dividen. Kita nak dividen minimum 3%. Okey. So, jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh tekan skrin dekat sini. Tuan-tuan dan puan akan keluar ada 34 saham yang tuan-tuan dan puan boleh gunakan. So boleh tengoklah mana-mana syarikat, saham syarikat ni yang baik. Sebab apa screener tu tadi, kita letak, karakter yang kita letak dekat dia, kita nak tengok dia ada, pertama dia, kita nak tengok dia dari tahun ke tahun, 5 tahun profitable, continuous profit. Yang kedua, dekat situ kita nak net profit dia paling tidak quarter to quarter adalah. Okey, revenue dia ada. Okey, tapi kalau kita nak strict lagi, kita boleh letak net profit. So ini elemen tadi. 3 elemen saya cakap tadi. Pertama, revenue ataupun net profit tu tadi. Nombor 2, kita boleh letak dekat sini cash flow. Kita nak net cash. Cash is more than that. Dan last kali kita nak dividen atas 3%. So ini dia asas fundamental lah. Dan saham-saham ni, 34 saham ni, okey, boleh juga bagi Muslim, okey, menggunakan platform KLSC Screener ni, boleh juga letak syariah compliant. So dekat sini kita boleh screen. So dekat situ akan ada 25 saham yang ada kita panggil
syariah compliance punya sijil. Dan kita boleh tekan lah. Contoh macam kita tekan satu biar auto. Okey, kita tengok apa status biar auto. Dekat sini kita boleh tengok setiap tahun dia punya annual quarterly report, macam mana revenue dia naik. Nampak tak? Consistency revenue dia naik. Dekat situ net profit dia juga naik. Ni yang saya cakap dari tadi, momentum. Ini momentum yang kita nak. Tak semestinya dia akan untung setiap masa. Tetapi dia ada momentum. Momentum tu yang penting. Dan lagi satu, kita tengok pemberian dividen dia. Boleh nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Pemberian dividen dia agak konsisten. Dia sentiasa bagi dividen. Mungkin nilai dia tu berubah. Tetapi dia bagi dividen. Semua benda-benda ni adalah penting bagi pelabur. Kita panggil dalam konteks fundamental analysis ni, ini benda-benda yang penting. So ini saya guna KLSC Screener. Saya nak tunjuk tuan-tuan dan puan-puan macam mana kita nak gunakan platform. Saya sampel yang saya guna pada malam hari ini adalah sampel yang saya guna adalah sampel apa ni nama dia, daripada CGS-AMB. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat pakai CGS-AMB, boleh hubungi mana-mana remiser lah. Untuk dapatkan CGS-AMB. Tapi hari ini saya gunakan CGS-AMB sebab apa? Saya rasa semua platform investment dia akan bekalkan fundamental analysis. Contohnya dekat sini kita ambil saya dah keluarkan fundamental analysis. Dekat sini kita nak tengok fundamental untuk Inari. Inari saya guna sampel untuk Inari. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok juga dalam platform, contohnya macam CGS-AMB, dia akan bagi tahu, boleh tengok balance sheet, cash flow dengan financial ratio. Financial ratio kita pergi kejap lagi lah. Balance sheet, contohnya saya tekan balance sheet. Kita boleh tengok, ini aset dia. So kita tengok kajian aset dia macam mana. Lepas tu kita pergi kat cash flow. Cash flow. Sebab apa yang penting tadi yang saya cakap tadi, kita nak ada net change in cash ataupun free cash, free cash lah, cash yang ada kosong. So kita tengok, ada kat sini, ada banyak. Semakin naik, so kita tekan. Ada momentum tak? Ada momentum. So ini yang penting. Ini yang penting yang kita gunakan dalam analisis kita untuk memilih syarikat yang strong fundamental. Dan income statement gaji lah. Macam saya cakap tadi, kita boleh tengok, berapa last income, net income dia, kita tekan net income dia, kita tengok. Net income dia, ada drop sikit, tapi lepas tu dia naik balik. So ini adalah maklumat-maklumat yang boleh digunakan untuk mencari saham yang mempunyai kekuatan dalam fundamental. So ini platform, contohnya CGS-AMB. Tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh pakai lagi platform-platform yang luar sana. Ada banyak lagi platform luar sana yang offer. KLSC Screener, CGS-AMB. Sebab apa saya tunjuk dua ni? Sebab dia dah mudah. Dia dah simple. Tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan. Contoh macam KLSC Screener ni, tuan-tuan dan puan-puan tekan je, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat list. Ini contoh menggunakan screener. Inilah maksud screener. Kita screen ataupun dalam bahasa Melayunya, kita mengasingkan saham yang kita tak nak. Kita nak yang saham kita nak saja. So dia keluar 25 saham ni. Baik. Di CGS-AMB kita boleh tengok financial report dia. Tetapi dalam masa yang sama, kalau tuan-tuan dan puan-puan kata, saya tak nak lah, saya nak tengok financial report tu betul-betul. Boleh search je syarikat tu. Contoh tadi saya bagi Inari. Tuan, boleh pergi dekat annual report dia. Boleh download dekat sini. Buatlah kajian tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun mana-mana syarikat yang tuan-tuan nak pergi. It's tough, tetapi memang ada. So, memang ada. Baik, saya teruskanlah. So, saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas dengan apa yang saya cakap tadi lah. Kat mana kita nak cari itu sedikit saya dah tunjukkan. Kat mana nak pergi ni kan. Tuan-tuan dan puan-puan dah jelas. Baik, saya teruskan dulu. Baik. Sekarang ni baik, itu amali tadilah. Macam mana nak mencari penyata kewangan, saya tunjuk dalam platform. Macam mana kita nak cari penyata kewangan dalam platform kita. Kalau tak rasa tak okey, boleh cari dekat, tadi kita boleh tengok dalam website rasmi syarikat, ada penyata kewangan. Boleh cari kat website pihak ketiga, macam di KLSC Screener, dan platform pelaburan. Platform pelaburan macam kita punya lah, trading platform tu. Ataupun kita boleh rujuk dengan pihak syarikat atau bank pelaburan. So itulah macam mana tadi saya dah tunjuk macam mana kita nak buat analisis asas. Kita tengok, kita tekan, nampak. Simple je, tak sampai berapa sangat dah boleh buat. Nanti boleh ulang balik video ni. Boleh tengok balik lah. Macam mana nak setting tu, nak setting ni. Sebab saya yakin
Ramai kat luar sana tak pandai pun benda-benda gini ni. Dia rasa takut-takut, risau. Revenue tu apa? Ni yang. So, ini saya dah terangkan sikit supaya diharap dapat membantu tuan-tuan dan puan. Baik, itu untuk disiplin yang pertama lah. Okey, sekejap saya minum air sekejap je bagi basa tekak sikit. Baik, okey. So sekarang ni kita akan pergi kepada dalam kita panggil apa ni nama dia? Penyata kewangan tu tadi. Kita kata kita nak tengok laporan kewangan tu tadi. Bahagian pertama kita tengok, kita panggil asas penyata kewangan tu sendiri. Okey, kalau tuan-tuan dan puan nak tahu bank-bank ke ataupun senior investor, value investor, biasa dia takkan menggunakan laporan kewangan tu secara direct. Maksudnya kita tengok laporan kewangan tu, kita tak tengok dia macam okey laporan kewangan dia terus ambil ni, dia kata syarikat ni bagus, tak ada. Salah satu alat yang dia gunakan dekat sini adalah nisbah kewangan. Nisbah kewangan ni adalah bahagian dalam penyata kewangan juga. So dalam bahasa Inggeris dia apalah kita panggil sebagai financial ratio. So financial ratio ni adalah salah satu alat yang berguna untuk menganalisis kesihatan dan prestasi kewangan syarikat. So kita dalam financial ratio ni kita nak bandingkan maklumat syarikat ni berdasarkan nisbah-nisbah yang kita dah set. Okay. So siapa yang set ni? Biasanya kita dah ada certain formula. Okay, ambil contoh dalam depan tuan-tuan dan puan ni ada 10 jenis nisbah yang biasa digunakan oleh pelabur-pelabur value investor. Dan nisbah ni jugalah yang membezakan modeling-modeling yang setiap value investor ni create. Okay, sekarang kita dah cerita yang besar sikit tau. Tadi kita cerita penyata kewangan. Nak guna simple. Penyata kewangan tu simple je. Sekarang ni kita dah bawa penyata kewangan tu, kita dah bawa ke peringkat lebih tinggi sikit di mana kita nak gunakan nisbah. Nisbah penyata kewangan ni biasanya yang suka gunakan dia adalah value investor. Sebab apa? Nisbah ni sebenarnya yang menceritakan apa benda yang kita tak jelas. Dia akan menceritakan beberapa maklumat-maklumat yang biasanya orang tak nampak dengan mata kasar. Contohnya, saya cerita tadi, okey kita naik, revenue naik kan. Tapi bila pergi kat nisbah kewangan, sebenarnya revenue ni tak kenalah dengan beberapa nisbah yang lain. Tak okey lah. So benda-benda ni tuan-tuan dan puan, inilah pentingnya nisbah kewangan. Okey, nisbah kewangan ada 10 jenis nisbah yang commonly used. Okey, contohnya gross margin, net profit margin, free cash flow, current ratio, debt to equity, ROE, ROI, ROA, EPS dengan PE value. Akan tetapi, pada malam ini saya tak nak pergi semua sekali. Kita akan pilih 2 je. Okey, 2 dan kita akan pergi tambah 1 lagi dividen. Okey. Daripada nisbah kewangan ni, tadi tuan-tuan dan puan-puan kita guna basic of financial statement. Sekarang kita nak screener menggunakan nisbah kewangan saja. Okey? So tuan-tuan dan puan, nisbah kewangan yang saya pilih pada hari ini, kita nak pergi kepada earning ratio. Okay, earning ratio kita nak pilih PE ratio dengan earning per share, EPS. Okey, saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan ni pengalaman saya. Banyak PE ratio, kita suka tengok, kita kata, bila kita cerita pasal PE ratio, banyak portfolio manager dekat luar sana yang ada, dia orang akan suka menggunakan perkataan PE ratio. Kenapa? Sebab apa? PE ratio ni biasanya adalah satu contoh mudah untuk memberitahu bahawa saham syarikat itu berada dalam harga yang mahal atau murah. Okey? Dan mereka juga suka gunakan PE ratio ni untuk bandingkan saham syarikat ni murah dalam kelompok mereka. Contohnya kalau industri construction, PE ratio dia berapa? So adakah PE ratio sebuah syarikat tu kena dalam dia punya industri? So benda-benda ni, so dia suka menggunakan PE ratio. Yang kedua, biasa dia gunakan contohnya macam EPS. Okay, EPS ni adalah earning per share. Earning per share ni ialah kita mengukur pendapatan bersih yang diperluhi oleh syarikat tu dengan dia punya unit saham syarikat dalam syarikat tersebut. Jadi analisis dia kita kena bahagikan pendapatan bersih dengan jumlah syarikat yang kita kata tertunggak yang ada sepanjang tahun tu. Okey, biasanya syarikat yang mempunyai kerugian
ataupun tak ada keuntungan, EPS dia pun biasa dia akan reflect. Okey. Tetapi syarikat yang ada untung, biasanya dia akan ada minimum EPS lah. Minimum EPS paling sikit 0.1. Ambil contoh lah kalau company tu ada untung ataupun 0.001. So baik. Jadi tuan-tuan dan puan kena faham. P ratio dan EPS ni adalah satu benda yang kita nak tengok earning. Sebab apa kita ni secara basic ni kita nak tengok earning syarikat. Adakah earning ni penting? Sangat penting. Tapi adakah dia menentukan syarikat tu bagus? Tidak. Tetapi dia adalah yang salah satu benda yang penting. Kejap lagi saya akan tunjukkan beberapa analisis macam mana saya buat modeling saya. Dan yang terakhir sekali dividen. Macam saya cakap tadi, saya suka syarikat yang boleh mampu berikan dividen sebab apa? Dia boleh create apa yang kita panggil satu safety net pada pelaburan kita. So inilah, okey, inilah penggunaan ratio. Okey, baik. Sumber-sumber dia, kita boleh guna website screener, kita boleh guna trading platform. Okey, baik. Sekarang ni kita pergi ke amali yang kedua. Amali yang kedua pun kita akan menggunakan benda yang sama. Benda yang sama tu apa maksud benda yang sama tu? Kita akan gunakan platform yang sama untuk kita membuat amali yang kita cakap tadi. Baik. First, saya akan gunakan KLSC Screener. Saya suka guna KLSC Screener sebab dia free. Dia free dan mudah. Dan maklumat-maklumat dia kalau nak lebih advance, kita boleh ni lah. Okey, baik. First, kita keluarkan tadi yang kita dah set tadi. Mana yang kita set tadi? Syarat compliance, ni semua kita tak nak letak. Kita tak payah letak screener ni. Takut nanti dia kacau pula. Kita keluarkan je. Kita tak nak letak QQ ni semua, revenue ni semua kita offkan dulu. Okey, nanti kalau tuan-tuan dah advance, tuan-tuan boleh biarkan, boleh tambah-tambah je nanti. Okey, so dekat sini, apa saya suka gunakan? Pertama, saya suka PE ratio lah. PE ratio, saya nak kata PE ratio dia mesti kena atas daripada 5. Saya letak PE ratio kena atas daripada 5 dan to the max. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh tengok dekat sini sebenarnya kita dah asingkan separuh daripada syarikat dalam bursa. Okey, tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buka lagi, tuan-tuan boleh letak 1. Kata letak 1. 1 dah ada separuh. PE ratio 1 ke atas dah ada separuh syarikat yang kita buangkan. Lepas tu EPS. Okey, EPS ni, ini pengalaman saya. Apa yang saya biasa gunakan dan apa yang saya biasa praktiskan, apa yang saya dapati dalam bursa, kita boleh guna EPS serendah 0.5. Ini cadangan saya lah. Cadangan saya yang kita boleh gunakan. Serendah 0.5. Kalau kita go higher, mungkin kita akan terkeluar beberapa saham yang mungkin ada potensi. Kita guna EPS terlalu rendah, takut kita termasuk saham yang kita tak selesa. Maksudnya dia ada masalah sikit lah. Tapi EPS yang sesuai adalah 0.5. Kemudian dividen macam tadi letak tadi, kita letak 3% lah. 3% ni sebab apa kita nak atasi masalah. Kalau kita tahu asas ekonomi mengatakan bahawa kenaikan inflation dalam 2%. So kita pilih 3%. Safe numbers lah. Okey. So dekat situ kita dah set 3 tadi. Pertama kita letak PE atas 5, PE atas 1. Saya letak 1 Kalau biasa saya guna 5. Saya guna 5 lah. Okey, atas 5 dan dekat sini saya letak EPS atas daripada 0.5 saja dengan dividen saya letak 3. Okey, saya letak dekat situ, kita tekan screen. Okey, tuan-tuan dan puan boleh tengok di bawah ada 234 saham yang memenuhi kriteria fundamental kita. Kriteria fundamental kita. Ini asas basic. Bayangkan daripada banyak-banyak kat dalam bursa ni ada beribu saham, kita hanya keluar 234 sahaja yang memenuhi karakter kita. Dan dalam masa itu juga kita letak syariah compliance bagi mereka yang yang perlu syariah compliance hanya ada 177 sahaja. So dekat situ pula barulah dekat sini kita boleh buat kita punya kajian. Ambil contoh, saya nak syarikat yang mempunyai EPS yang bagus. Katalah EPS yang tinggi. Contohnya, biasa EPS yang tinggi ni syarikat dia tak murah. Okey, tuan-tuan dan puan, dengar saya bilang ni. Syarikat yang EPS bagus, kebanyakan dia tak murah. Dan kalau tuan-tuan dan puan boleh buka cek chart mereka, saya yakin chart mereka adalah chart yang ada momentum baik. Ada volume, ada semua.
Bukan ni lah. So EPS yang baik biasanya, saya suka guna EPS ni. Biasa EPS yang baik, EPS yang bagus. Dan dia kebanyakan syarikat dia tak murah. Okey, saya ambil contoh satu syarikat yang punya EPS yang sikit rendah. Okey, tapi harga dia boleh kita biasa orang ni lah. Kita kata pada harga RM1.5. FGV. FGV kita tahu secara rasional dia adalah sebuah syarikat yang mempunyai potensi. Okey, ada pengurusan yang baik. Okey, dan dalam masa yang sama kita boleh pilih juga. Kita boleh pilih banyak lagi. Kebanyakan yang saya boleh jamin lah, tuan-tuan dan puan-puan, buka syarikat-syarikat ni, tengok syarikat ni ada momentum. Ada momentum untuk long term atau short term. Medium term ataupun long term. Okay, tapi untuk short term memang tidak lah. Ini bukanlah, jangan gunakan kaedah ni kalau nak buat intraday. Tidak, jangan. Okay, ini hanya untuk medium term ataupun long term. Okay, so ini ambil contoh. Kita gunakan LSC screener ni. Benda ni free, ada dalam internet. Kita boleh gunakan. Baik. Bagi pengguna-pengguna, contohnya bagi pengguna-pengguna apa ni nama dia? iTrade, macam CGS-CIMB. Dekat situ juga kita ada contohnya macam Inari ni tadi, kita ada financial ratio. Okey? Financial ratio. Dekat sini kita boleh tengok EPS normalized. Berapa EPS Inari? Tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan maklumat-maklumat ni. Boleh juga tengok valuation PE dia berapa. PE dia 23, 26, 66, 25. Saya share dekat sini. Kenapa saya prefer EPS berbanding PE? PE ni adalah dia bergantung kepada industri itu sendiri. Kita ambil contoh macam industri tech industri, kita akan tengok kebanyakan PE mereka lebih tinggi berbanding industri-industri yang lain. Bukan sebab kata PE dia company dia lebih baik, tidak. PE mereka lebih tinggi sebab industri mereka pun mempunyai PE yang tinggi. Ambil contoh macam Apple ke, macam beberapa syarikat tech yang di luar sana, Apple, Tesla ke apa, PE mereka sangat tinggi. Akan tetapi bukan bermakna PE mereka tu bagus tau. Tak, dia bergantung kepada analisis yang lain. Sebab PE industri dia memang tinggi. Sebab tu saya prefer kadang-kadang certain aspect saya guna EPS. Tapi PE ni pula, kenapa saya gunakan PE? Sebab apa? PE yang rendah tidak bagus, PE yang terlalu tinggi tidak bagus. Tetapi kita boleh tengok rational PE untuk setiap tahun. Ambil contoh kalau kita tengok, okey. Ambil contoh macam Maybank. Pada satu ketika, PE Maybank adalah sangat tinggi. Okey, tak apa. Kita boleh go for Maybank sekarang. Kita tengok. Maybank. Okey, kita tekan dekat sini. Kita go for fundamental dia. Okey, kita tengok dia punya financial ratio. Okey, kita tengok PE dia. Boleh tengok PE dia sebelum ni pada tahun 2019, pada 2020, 2021, 2022, kita tengok PE dia pada dulu PE dia 10. Lama-lama PE dia dah semakin naik pada 12. Okey, apa yang bagi tahu dekat sini ialah kita tahu pada 2019 harga dia lebih murah sikit berbanding pada tahun 2022. So itu maklumat PE yang biasa kita gunakan lah. So janganlah pula kita tengok PE tinggi bagus, tidak. Okey. So itu adalah sedikit mengenai PE itu sendiri. Okey. Bagi pengguna, bagi sesetengah platform, trading platform, kita ada provide certain screener. Tuan-tuan dan puan boleh guna mungkin M+ akan ada screener masing-masing dan macam CGS-CIMB inilah screener dia. Yang saya tunjuk CGS-CIMB punya screener. Okey. Kita boleh construct screener kita berdasarkan maklumat yang saya dapat tadi, yang kita dapat tadi. Okey? Kita dapat tadi, kita boleh construct modeling. Ambil contoh, ini modeling. Okey, modeling ni saya construct menggunakan apa yang kita panggil, saya berdasarkan basic Warren Buffett punya reference. Okey, basic Warren Buffett punya reference. So tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kat sini screener yang saya gunakan, kriteria yang saya boleh gunakan depan ni. Contoh saya ada net profit margin, there's certain numbers there, current ratio, EPS, PE dengan price changes. So benda ni yang saya gunakan, katalah saya nak tengok long term punya dan Warren Buffett punya orang kita kata panggil reference lah. Ini maklumat dia. Okay, so benda ni, filter ni, modeling ni yang saya gunakan, kalau saya boleh gunakan dekat stok Malaysia, saya akan dapat 5 stok yang mempunyai potensi pada waktu ini dibawa ke depan. Dan projection untuk
reference ni tadi, kalau kata Warren Buffett reference, for 1 year, the return ROI is constant for 36.51%. So, normally, inilah kita panggil kaedah fundamental analysis. Fundamental analysis ni di mana kita combine beberapa financial ratio dan kita construct satu modeling, dan dekat situ inilah contoh saham-saham yang dibagikan untuk kita boleh invest masuk ke dalam dia. And I tell you, saham yang good fundamentally biasanya tak murah. Biasanya tak murah. Even tengok daripada list saya yang keluar ni, okay, list saya yang keluar ni, it's not a cheap, bukan cheap. It's not a cheap company. So remember that. Bila guna analysis fundamental, it will take a little bit lah. Analysis fundamental screening ni, dia akan keluar saham-saham yang quite a good potential, tetapi is quite pricey lah compared dengan kita panggil beberapa yang lain. So ini contoh lah, sebab kita suka sebab saya I have a friends yang memang bekerja dengan big investment firm. So kita construct inilah, saya share dia, tuan-tuan boleh lah nak follow ni. Ini basic lah, basic modeling yang digunakan dan dia share dengan saya. Okay, but ini applicable untuk Malaysian market saja. Saya walaupun dekat sini kita boleh tengok ada beberapa market lain, but it doesn't mean that it works tempat-tempat yang lain. Okay, so ini contoh screener yang kita gunakan. Baik, so kita balik kepada kita punya slide lah. Okay, tu amali kita yang kedua, macam mana nak guna screener dan nisbah kewangan. Saya harap benda ni saya dah bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk tengok tadi tau. First, disiplin. Okay, disiplin yang pertama tu tadi, penyata kewangan dan financial ratio. So inilah dia maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan untuk membuat screening tuan-tuan dan puan-puan dalam fundamental analysis. Baik, saya teruskan dengan disiplin kedua, iaitu analisis data ekonomi. Okey, analisis data ekonomi ni pun ini adalah salah satu benda yang saya yakin tuan-tuan dan puan-puan mungkin kurang sedar kat luar sana bahawa sebenarnya data ekonomi pun saya boleh buat analisis dia. Yes, kita kena buat. Kita boleh guna screener untuk mendapatkan saham-saham berpotensi menggunakan data ekonomi. Baik, data ekonomi. This is a basic data ekonomi yang tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan, dan dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan pastikan tuan-tuan dan puan-puan jelas. Okey, apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak guna? Pertama, economy and policy. Ambil contoh, apabila sesebuah kerajaan ataupun sesebuah ada sesebuah pihak pengurusan kewangan kerajaan yang mengeluarkan maklumat ekonomi. Okey, so benda-benda yang biasa dia akan gunakan, contohnya macam OPR, okey, ataupun fiscal policy yang baru, pembentangan bajet. Semua benda-benda ni adalah maklumat ekonomi yang mampu memberikan kesan kepada saham. Itu yang pertama. Dan dalam masa yang sama, maklumat ekonomi yang kedua yang biasa orang terlepas pandang ialah komoditi. Komoditi adalah maklumat ekonomi yang biasa di luar sana ada. Contoh komoditi yang terkenal, minyak sawit, emas, silver. So benda-benda ni semua, ini adalah benda-benda yang biasa akan memberi impak kepada saham tersebut. So maklumat komoditi ni sangat penting, boleh digunakan. Dan last sekali ialah maklumat industri. So industri ni, setiap industri ni, okay, saya bagi tahu tuan-tuan dan puan, setiap industri ni dia akan ada dia punya certain information. Ambil contoh, ada industri ni, tech industry, dia akan follow, tech industry Malaysia, dia akan follow, dia akan follow Nasdaq. Okay. Dia akan follow saham, ada saham yang akan follow saham, maklumat saham yang lain. So benda-benda ni biasanya kita boleh gunakan untuk kita buat analisis kita. Baik. Okey, ni ada beberapa saham lah. Ambil contoh untuk bagi lebih jelas lah apa yang saya ceritakan tadi. Bila kita cerita pasal polisi, interest rate, OPR, apa saham yang biasa akan interact? Contohnya akan ada good correlation. Contohnya macam Maybank. This is an example. Maybank. Saham bank akan bertindak balas terhadap sebarang perubahan dalam OPR. Kalau tuan-tuan dan perempuan tak percaya, saya tak tunjuk chart. Tapi tuan-tuan dan perempuan, saya bagi task, tuan-tuan dan perempuan boleh buka chart sekarang
buka Maybank, tengok chart Maybank kena tak dengan movement OPR. Saya jamin confirm kena dengan maklumat OPR. Baik, yang kedua, polisi. Ambil contoh perubahan polisi. This is something yang mungkin kita boleh gunakan. Berlaku pilihan raya, perubahan kerajaan apa semua, contohnya macam MyEG. Dulu MyEG ada menguruskan sistem apa ni nama dia? Pendatang asing, pengurusan sistem pendatang asing. Pekerja warga asing lah. Okay, so benda-benda ni sekarang dah berubah polisi, semua benda tu akan mempengaruhi harga saham. Kemudian komoditi. Harga saham. Saya bagi tahu harga emas memang akan mempengaruhi harga saham. Harga minyak memang akan mempengaruhi saham-saham yang harga minyak. So why don't try tengok saham-saham ni. Harga emas pokong ni memang sebiji chart dia masing-masing. Okey, dan last kali kita tengok industri. Okey. Baik. So orang katanya saya, macam mana saya nak buat maklumat-maklumat ni? Macam mana saya nak dapat? Okey. Dekat luar sana ada banyak screener-screener, cuma kebanyakan screener yang provide maklumat-maklumat ni mungkin kena bayar sikit. Tapi dalam platform, ambil contoh saya ambil contoh dalam platform CGS-CIMB. Okey, dalam platform CGS-CIMB kita ada beberapa kita panggil yang kita boleh gunakan. Ambil contoh, kita nak guna emerging market punya atau developed market punya high correlated dengan gold. Ada persamaan dengan gold gold. So kita boleh tekan dekat sini, kita akan tengok dekat Malaysia ada 120 saham, ada satu saham yang high correlation dengan gold, iaitu Pokong. Nampak tak? So dekat sini, maklumat ekonomi itu tadi, menggunakan filter, kita boleh screen untuk mendapatkan high correlation dengan gold. So dalam masa yang sama, kita boleh juga mendapatkan high correlated dengan oil, crude oil. So kita tengok kat Malaysia, berapa saham yang keluar? So dekat Malaysia tak ada, kosong. Okay, tapi dalam masa yang sama, kita boleh guna, ada screener yang akan bagilah. So sebenarnya correlation tu, dia tak semestinya mungkin 0.3 ke apa, dia ada adjusted. Okay, so boleh gunakan, saya cakap tak ada masalah. Ambil contoh kalau saya tarik drag sini sikit, kita tengok correlation dia. So dekat situ kita boleh nampak hibiscus ada 0.22 correlation. Okay, dengan apa nama dia ni? Oil. So kalau kita gerak lagi. So dekat sini ada beberapa lagi saham yang ada good correlation dengan oil. Micron, Nestle, PJ Perak. So benda-benda ni semua, tapi dia perlukan tuan-tuan dan perempuan buat kajian. Okay, buat kajian. Okay, so ini basically a simple way kita nak tengok lah. Ambil contoh juga, kita nak tengok emerging market. Okay, kita tengok kita berada di high growth, dekat dalam situation developed market. Okay, dekat situ kita nak tengok undervalue market. So berapa? Kita tengok macam mana dia stat modeling dia. Okay, dekat sini, dekat Malaysia ada 43 saham, 43 stock. So tuan-tuan dan puan, guna screener fundamental ni sebenarnya boleh digunakan. Boleh digunakan untuk tuan-tuan dan puan punya kajian. So dan di luar sana ada, macam saya tunjuk dalam platform, biasa platform dia akan provide secara percuma. Tapi di luar sana mungkin ada banyak lagi tapi berbayar. Okay, berbayar. So tuan-tuan dan puan boleh try guna sebagai pelabur, dapatkanlah benda-benda ni daripada platform-platform tuan-tuan dan puan. Baik. Okay. So sesiapa ada soalan, boleh directly tanya. Tulis dekat situ, kejap lagi kita akan nak menjawab soalan apa semualah sebelum saya sampai ke akhir nanti, supaya takut nanti kita terlepas pandang lah. Okay, so kelemahan analisis fundamental. Bila kita dah cerita pasal kebaikan analisis fundamental, kita cerita pasal fundamental. Saya kena cerita juga kelemahan, to be fair. Okay, kelemahan dia. Pertama dia, tuan-tuan dan puan kena tahu fundamental analysis ni, data dia kadang-kadang lemah. Okay, sebab apa kita lemah? Kadang-kadang laporan dia tidak tepat. Tidak tepat dari segi kadang-kadang syarikat tu ada not a very good practice. Dia punya kewangan tidak, laporan kewangan dia tidak baik. Kemudian data tu lama. Data lama ni, ada yang berpendapat bahawa data yang lama sebenarnya tidak boleh digunakan. Ada yang berpendapat bahawa data lama ni kita boleh bentuk satu projection of industry. Bergantung
Okey, cuma bagi saya prefer mempunyai data yang lebih rich, data yang lebih banyak. So data-data kadang-kadang bila data yang banyak kita akan ambil data yang lepas-lepas lah, data yang lama. Kemudian yang ketiga, perubahan pasaran. Perubahan pasaran ni juga akan menyebabkan kadang-kadang fundamental analysis kita punya modeling ni collapse. So kadang-kadang kalau kita buat, ada setengah orang yang fokus pada fundamental ni je, dia bila buat modeling tu dia lupa manusia ni ada behavior. So contohnya tiba-tiba ada negara berperang. Sudah. So kadang-kadang dia punya model collapse. So perubahan pasaran ni sangat-sangat mendatangkan masalah kalau kita tak ada orang kata apa, analisis yang lain. Biasanya supplementkan analisis fundamental dengan analisis yang lain. Macam technical analysis, corporate action analysis. Semua ni kena supplemented kan. Yang ketiga, yang keempat, melawan pasaran. Okey. Bila kita buat analisis fundamental, apa yang berlaku? Okey, biasanya bila dah lama value investor ni, apa yang terjadi? Value investor ni dia akan buat satu keputusan yang kadang-kadang against the market. Market gerak ke sini, tapi tiba-tiba dia nak buat, okey, bila dia kata, oh, saya jumpa value investor, so saya nak pergi ke sini. So ini yang biasa terjadi bila dia buat investment, maksud kata analisis fundamental. So bila kita nak against the market, kita kena faham tu, kadang-kadang trend is our friend. So ini masalah dalam fundamental analysis. So sebuah syarikat yang baik tidak kadang-kadang tak diterjemahkan dalam harga pasaran. So ini memang selalu terjadi. Saya akui memang tak diterjemahkan dengan harga pasaran. Sebab tu kita perlu buat proper fundamental analysis campur dengan technical analysis. Sekali lah. Okey. Yang last kali falsafah. Falsafah ni adalah selalu benda yang saya boleh cakap bila kita buat fundamental analysis, tuan-tuan dan puan-puan, daripada apa saya awal tadi cakap sampai sekarang, tuan-tuan dan puan-puan perasan kadang-kadang saya macam ada contradict. Dia ni cakap asal berubah apa? Macam mana? So benda-benda ni saya bagi tuan-tuan dan puan-puan perubahan falsafah. Saya ada pandangan saya, tuan-tuan dan puan-puan ada pandangan tuan-tuan dan puan-puan, dan kadang-kadang pandangan tu dia tak boleh correlate sekali. Sebab apa? Sebab pandangan tu dia tidak kita panggil kata okey, ni tak kena lah, tak sama dengan apa yang kita biasa buat, ataupun formula modeling yang kita gunakan tu tak sesuai digunakan dekat Malaysia. Saya bagi tahu saya, modeling yang saya gunakan, modeling analisis fundamental saya gunakan di Indonesia, saya tak boleh pakai dekat Malaysia. Sebab apa? Di Indonesia fundamental analysis dia sangat berbeza. Berbeza dengan Malaysia. Dia punya pecahan industri pun sangat berbeza compare dengan Malaysia. So dekat situ bila kita buat modeling, construct modeling, kita kena faham behavior kat sana macam mana. Kita kena faham market demand dekat sana macam mana. So all of that is quite big lah untuk sesetengah orang. Tetapi bagi saya asas analisis fundamental ni perlu semua investor perlu ada. Ambil contoh, dia kena tahu cash flow, dia kena tahu baca macam mana income statement, semua all of this memang akan membantu differentiate syarikat yang baik dengan syarikat terbaik. Walaupun mempunyai perbezaan falsafah lah. Okey, so saya harap jelas apa yang saya terangkan tadi. Mungkin ada certain bahagian-bahagian tu bagi saya tak dapat elaborate lebih lagi sebab mungkin nanti dia dah bercampur banyak sangat. Akan tetapi saya yakin apa yang saya dah kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan boleh dipraktiskan secara asasnya, boleh digunakan lah. Okey, kita dah nak masuk kepada bahagian soal dan jawab. So, keep coming soalan, boleh datangkan soalan. Nanti kita harap kita punya moderator lah. Moderator kita boleh pilih soalan yang baik untuk kita jawab pada malam ni. Terima kasih Encik Muhammad Hazmi di atas perkongsian sebentar tadi. So, izinkan Syaz untuk share slide Syaz. Okey, kepada sesiapa yang mempunyai soalan, anda boleh type soalan anda di Q&A box. Syaz akan baca soalan anda. So, soalan pertama untuk growth stock, macam mana kita nak calculate forward PE? Hello? Encik Azmi? Oh, sorry. Okay, sorry. Okay.
For growth stock, how to calculate forward PE? Okay. Sebenarnya technically there's a lot yang kita boleh buat untuk PE ni lah. Apa yang saya boleh cakap dekat sini, biasanya kita ada beberapa modeling yang kita nak project forward projection. Forward projection ni dia tak semestinya kita tengok pada PE tau. Kita akan tengok forward projection ni pada benda lain. Ambil contoh kita guna DCF ataupun benda-benda lain tu. Dan untuk PE pula, saya ada encounter beberapa analis yang menggunakan forward projection untuk PE untuk beberapa elemen yang dia ambil untuk dia jangkakan PE ni untuk in forward. But it is an advanced way untuk kita tengok analisis itu sendirilah. Secara asas basic, apa yang you boleh buat ialah, why don't you try to do a statistical analysis. Tengok PE dia, how the PE move in 10 years. Or 5 years. Tengok harga dia on average, we predicted kalau dia kata okay, dia PE on average is 5%, kalau dia keluar daripada range 5% tu, kalau dia keluar dia jadi 6 atau 7, dia jadi 6 atau dia keluar pada 4, it mean that mungkin ada certain things yang kita boleh expect company ni for the next 2 years akan recovery ke, ataupun there's a big hike up ke pada dia punya profit ke. So benda-benda macam tu. Just do a basic analysis untuk PE tu, just guna statistik. Ini simple way yang saya boleh share lah. But for more advanced, there's a lot more advanced untuk predict PE. Mungkin kita nak share ni, time dia tak cukup, tapi just do a basic analysis, basic statistical analysis lah. Okay. Okay. Syah, suara. Okay, sorry. Soalan seterusnya, okay, macam mana kita nak ketahui tindakan sedikit yang target syarikat untuk pump and dump? Okay, pump and dump ni biasanya dia ada certain elemen yang obvious. Salah satu dia, kita tengok dia tak ada konsisten pada dia punya income, tak ada konsisten pada dia punya cash flow. Sebab tu saya ulang, income revenue dengan cash flow ni dia tak ada konsistensi dalam menggunakan benda tersebut. Dia balance on that. Dalam masa yang sama, please make sure good company biasanya dia tak bagi orang hutang dan dia tak bagi orang hutang dan dia tak berhutang dengan orang. So this is very, orang kata a simple way to understand lah. Kadang-kadang ada orang dia ada receivable account dia sangat tinggi. Okay, ini dah sikit detail. The receivable account dia sangat tinggi. So please make sure that kalau kita nak invest dalam company yang ada not a very good practice of financial, not a very good practice dalam dia punya cash flow, it will take some courage lah. Okay, itu satu yang pertama. Nombor dua dia, bila kita nak tengok company yang ada pump and dump ni, biasanya kita akan tengok pada price movement dia. This is a very important. Mungkin technical pun akan ada cakap. Kita nak tengok pada movement dia. Movement, kita tengok movement pada harga tu, and then kita boleh correlate dengan technical dengan fundamental analysis. So benda ni mungkin boleh jadi price movement dia berlaku sebab corporate action, price movement dia berlaku sebab dia orang dapat contract ataupun dia dapat ni. But if benda tu tak ada, speculation tak ada, corporate action tak ada, you know something wrong on that. That's a simple way lah, a simple way to do it. I hope dia membantulah siapa yang nak avoid pump and dump. Okey, soalan seterusnya, bagaimanakah kita nak menilai nilai intrinsik sebuah saham berdasarkan analisis fundamental? Dan bagaimana pula perbandingan nilai intrinsik dengan harga pasaran dapat membantu untuk kita buat keputusan pelaburan dengan betul? Okay, intrinsic value ni dia sebenarnya ada certain modeling intrinsic value. So you all, bagi yang berminat nak tengok pasal intrinsic value ni, boleh dapatkan modeling dia. I think dalam there certain kat luar pun ada, dia jual intrinsic value. Ada screener yang bagi tahu intrinsic value.
Okay, macam mana dia nak bantu? Let's say kalau you all dah ada modeling tu dan you all dah ada screener, there's certain screener yang provide that modeling intrinsic value. So how it will help you all for invest? Biasanya intrinsic value ni kita biasanya takkan sama lah. Intrinsic value dengan real value biasanya takkan sama. But diorang ada certain range di mana dia akan buat statistik. Ambil contoh, for 5 years punya intrinsic value dengan real value, dia akan tengok adakah dia lari jauh, maksudnya pergerakan dia terlalu ada gap, ada big gap, ataupun memang tak sama langsung. Ataupun memang sama cantik je. What we want to see is that kita nak tengok saham yang follow a good statistical information. Kalau dia saham real value dengan intrinsic value is quite near, sama, lebih kurang dekat, tak jauh. So it's a good saham yang kita boleh sebagai fundamental analyst, kita boleh predict for future. So itu yang kita nak lah. Tapi kalau dia terlalu gap, dia terlalu banyak kata kadang naik turun, kadang macam it's not statistically confident, so biasanya kita tak akan gunakan lah. Maksudnya saham tu macam kita avoid lah, try to avoid lah, because trend is our friend. Tu saya cakap. Okay, soalan seterusnya, macam manakah cara yang mudah untuk kita timing entry selepas kita dapat jumpa counter yang ada good fundamental? Okay, for entry ni, I'll be honest dengan you. I dah jumpa fundamental analyst ni, dia ada beberapa banyak idea. Okay, beberapa banyak idea. Kalau kata old school punya fundamental analyst, dia orang akan entry bila dia orang mendapat PE yang rendah. Okay, on average pada tahun tu, okay, dulu dia akan calculate PE ni per quarter. So once dia dapat PE tu agak rendah sikit, dia akan entry. So ini how orang dulu akan guna. So sebab dia tengok PE, dia tengok PE ni tengah rendah ni. PE ni tengah rendah, harga tengah murah, so dia akan masuk. But now what we have, kita ada satu chart. Maksudnya kita ada free chart dalam platform, kita ada free chart macam TradingView ataupun ada tool-tool lain yang provide PE chart. So you can entry pada whatever condition yang suit your orang kata apa, investment plan. Okay, tu yang pertama. Dan yang kedua, let's say you have investment plan on technical ke, you have investment plan pada benda-benda lain, it all depends on investor itself. I tak boleh recommend entry macam mana. But for me I suka young generation, generation sekarang, kita akan entry, kita akan combinekan dengan technical analysis. Okay, so biasanya kita akan combine technical analysis. Now current macam even fund manager macam saya pun sekarang pun dia akan gunakan technical analysis as part of dia punya entry punya method lah. So itu salah satu lah. Okay, soalan terakhir Cik Azmi boleh? Okay. Boleh. Okay. So apakah beza value investing dan juga dividend investing? So kalau untuk dividend investing pula, apakah kriteria yang dia perlukan untuk screener stock tersebut? So biasanya value investing ni, value investor ni, dia kadang-kadang dia ada secara cabang ni dia ada dua falsafah tau. Okay, value investor ada satu falsafah yang di mana dia akan lihat value investing ni, dia akan tengok pada kita panggil future projection. Maksudnya dia dah do some modeling, dia dah buat satu modeling, dia rasa modeling dia cukup bagus dan dia katakan deep value investing ke apa ke, macam kat luar sana ada banyak di value investor. So dia kata I don't need dividend to cover up my investment. Saya tak perlukan dividend itself. So dia akan kata I nak fokus pada asset appreciation sahaja, kenaikan harga saham saja. So this is one kind of value investor. So ada juga value investor yang fokus dia kepada asset appreciation, tetapi dia akan gunakan dividend as a soft landing. Ambil contoh, kalau berlaku price fluctuation, kalau berlaku situation yang unexpected, perang apa semua, dia kata dividend still boleh cover my investment punya ni lah. But for dividend investor, I tell you, most of dividend investor yang the old generation ke, for the young generation ke, usually diorang akan tengok kepada how much dividend that you can give me.
That's the number one question yang dia bagi. Dia tak akan tanya, oh company ni untung ke rugi lah. No, no, dia tak kisah. Dia orang tanya how much dividend that you can give me. Because kenapa mentality dividen, pemberi dividen ni different? Sebab apa? Some people kalau kata tadi on the different side of ni, kata dia value investor, kadang-kadang dia tak suka company bagi dividen, especially for tech company, dia orang tak nak bagi dividen pun. Sebab apa? That money that being given to dividend can be used to improve the company itself from give to dividend. So sebab tu value investor dia nak tengok benda tu for moving forward lah. Dia nak tengok more, dia nak tengok company tu lebih berkembang. Sebab dia nak fokus pada asset appreciation. Tapi pada value, pada dividend investor, dia akan tengok oh berapa dividend boleh bagi. So this is a basic differences lah. So itu dia. Terima kasih Encik Azmi sebab jawab soalan dengan sangat detail inilah yang apa bakal doktor yang kita nak itu tak cukup detail lagi sebab kalau detail tengok orang tak berapa faham. Okey, ni macam mana pula kan. Itulah 2 jam 1 jam setengah rasa macam tak cukup kan nak explain. Okey. Kita dah berakhir Q&A session kita. Syaz nak ucap terima kasih ribuan kepada partisipan kita pada hari ini dan tak lupa juga kepada speaker kita hari ini iaitu Encik Muhammad Azmi, bakal doktor ya. InsyaAllah. InsyaAllah Syaz doakan. Alright.